Dan ini kita sambung lagi kuliah tadabbur kita. Surah Baqarah ayat 231 muka surat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu menceraikan wanita-wanita, maka apabila hampir habis tempoh yakni iddah mereka itu, maka tahanlah mereka itu dengan cara yang baik, atau ausarihuhun nabi ma'ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik. Jadi ayat ni masih lagi cerita kepada kita tentang tolak. Jadi tolak ni benda yang panjang. Beberapa ayat Allah SWT sebut ni daripada ayat 227 sampailah kepada ayat 232. Dan ayat 233 tu pun berkaitan dengan tolak juga. Ada kaitan. Jadi panjang cerita tolak ni. Maknanya tolak ni bukanlah satu benda yang dilepaskan begitu saja oleh seorang suami bila dia tidak puas hati dengan isteri dia. Mana dia kena fikir panjang. Jadi ayat ni Allah SWT memberitahu kepada kita berkenaan dengan tujuan rujuk. Tujuan rujuk. Nak balik semula kepada isteri ni. Jadi sebelum pada ni kita baca dah tentang hukum tolak setelah lebih daripada 2 tolak. Tolak itu adalah hudud ketetapan Allah Ta'ala, batasan sepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian tempoh itu sudah berlalu dah. Jadi cerita ayat ni berkenaan dengan tujuan rujuk tu apa? Kita nak balik semula kepada isteri kita. Jadi bila dekat nak habis, fabalaghna ajalahunna ni dengan takdir iza qaraba ajalahunna, bila hampir nak habis iddah tu. Jadi iddah dia, kalau mazhab Syafi'i kata 3 kali suci. Jadi dekat nak suci tu, dia rujuk balik boleh. Tapi rujuk tu dengan cara yang baik. Maknanya dengan berjanji untuk menjadi seorang suami yang sebaik-baiknya kepada isterinya, dan dia layani isterinya itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang wajar, dia tu sebagai isteri. Wa'ashiruhun nabi ma'ruf. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Allah Ta'ala telah tetap dah kepada kita ni supaya menggauli, bermuamalah, berurusan dengan isteri ni dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ataupun kalau kamu nak lepaskan, lepaslah dengan baik. Jadi ayat berkenaan dengan lepaskan yang baik ni kita telah jumpa dah kemarin. Maknanya kalau kita ambil dengan cara baik ataupun dengan cara yang baik juga. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kamu tahan isteri-isteri itu kerana nak memudaratkan. Lita'tadu dengan maksud untuk kamu melakukan kezaliman terhadapnya, nak khianat pada dia, nak naya pada dia. Biasanya orang ni akan kata, kamu ni kalau aku cerai, tak ada siapa nak juga. Tak ada siapa pun dia akan ambil jadi isteri. Dia buat ugutan gitu. Dia nak cerai tak sah. Sebab apa? Dia nak gantung. Dia nak menzalimi perempuan. Jadi masyarakat jahiliah dahulu, dia tolak dia tu sekat-sekat anak. Ada. Dalam syariat kita Allah Ta'ala kata at-talaqu marratan. Jadi tolak dalam Islam ni setakat 2 orang boleh rujuk. Tolak jahiliah tak ada batasan nak rujuk, 10 kali ke 15 kali ke. Jadi orang jahiliah dulu
bila dekat nak habis iddah, dia rujuk balik. Dia rujuk balik jadi bini dah. Kemudian cerai, kemudian dekat nak habis iddah, dia rujuk balik. Dan dia tidak layani dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Tujuan dia nak naya pada wanita. Jadi Allah SWT membatalkan resam jahiliah itu. Jadi dalam kaedah dia panggil tadbirul manzil. Allah Ta'ala atur balik cara berumah tangga ni lagu mana sepatutnya yang ni perkahwin dia tu oleh kerana nak memberi kemaslahatan kepada kedua-dua belah pihak, maka tolak tu ditetapkan tak boleh lebih daripada 2 kali yang boleh rujuk. Jadi dirara nak nanya kalau kita gantung tanpa tali, kalau gantung dengan ada tali ni tu dah mati dah. Hon ni hidup tak hidup serupa je. Lita'tadu, untuk kamu buat zalim pada perempuan. Kadang-kadang suami dia buat lagu ni dia nak jerak. Boleh kamu nak sebut, kamu nak cerah pada nak cerah daripada aku ni, tapi adakah tanah ke rumah ke tebuh? Dia nak tu sebenarnya. Lita'tadu tu mana dia nak buat zalim dengan cara dia perakak bini dia tadi. Kalau nak cerah juga, wa mari pitih, wa mari harta, baru aku lepas. Sedangkan dalam bab khuluk pun maring dah. Seorang suami tu hanya boleh terima khuluk tadi bila mana dia bimbang. Masing-masing dia dengan bini dia tu bimbang. Kalau terus sebagai suami isteri, maka tidak dapat jaga perintah-perintah Allah Ta'ala, tidak dapat jaga sepada Allah Ta'ala. Jadi cakap nak balas macam malu kau jiran, menyebabkan anak-anak tertekan, menyebabkan perbalahan antara ibu bapa masing-masing, sama-sama biasa ni bala. Jadi kalau bimbang lagu tu, maka lebih baik cerai. Dalam keadaan dia taksir tadi, dia mengalah, dia boleh terima tebus talak khuluk itu. Ni alik bini tak ada gapo, tapi dia nak buat naya, nak lepas biar isteri dia berkahwin dengan lain, tak benar. Sebenarnya dia nak tahan jerak untuk dia dapatkan tebus talak. Wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Sesiapa yang berbuat demikian berarti sebenarnya dia telah menzalimi diri dia. Maknanya ancaman azab ada dari Allah Ta'ala. Sebab bila kata zalim, bila lawan ketetapan Allah Ta'ala, tak cukup tanah lah, kena azab yang begitu teruk. Kemudian wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah Ta'ala ni sebagai permainan, main-main, persendaan. Maknanya hukum talak boleh cerai setakat berapa, berkahwin dengan cara yang baik, nak lepas-lepas dengan cara yang baik. Jangan ambil harta daripada isteri tu nak buat naya pada dia. Jadi kamu buat main-main benda ni, jangan jadikan ayat-ayat Allah Ta'ala, hukum-hukum yang sabit berdasarkan kepada ayat Allah Ta'ala ni, kamu nak jadikan bagai mainan, akibat buruk. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Kamu kena ingat, kamu yang pernah berkahwin dulu, itu satu nikmat yang besar. Kamu ada pasangan, kemudian boleh anak pula, itu nikmat yang besar belaka tu. Lepas tu kamu tu nak boleh nikah lagu mana? Ada pitih. Ibu bapa dia terima. Sebab ibu bapa lah ia boleh mengahwinkan anak. Jadi dapat persetujuan daripada ibu bapa isteri, itu satu nikmat besar. Ada pitih, boleh bayar mahar kepada isteri, itu satu nikmat besar lagi. Jadi nikmat ni, walaupun kata nikmat Allah ni, walaupun mari dalam bentuk mufrad, kalau jamak ni'am, tapi nikmat ni walaupun dalam mufrad dia kira makna jamak. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, dia kata isim mufrad ia diidhafahkan kepada ma'rifah, itu dengan makna banyak. Itu kaedah dia. Kemudian satu lagi kita boleh tengok dari segi resam. Resam ni makna tulisan Quran. Tulisan Mushaf Utsmani ni, tak tu dia tak maftuhah, buka. Dia tak satu lagi tak simpul, tak marbutah. Ni dia buka. Jadi buka tu sudah menggambarkan
betapa luas Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita. Tulis sel tu saja tu ada isyarat dah. Bapa tak guna ta hak bulat tu. Ni guna ta maftuhah. Mana nikmat Allah Ta'ala tu begitu banyak. Jadi kalau kira nikmat Allah Ta'ala ni mudah kalau kita cara istilah tafsir kita kan. Ada nikmatul ijad. Nikmatul ijad Allah Ta'ala adakan kita setelah daripada kita tak ada. Dulu kita tidak disebut-sebut, sekarang ada. Ya, ada dah nama kita ni dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Ada orang rupanya. Ada kita. Sebelum pada kelahiran kita tak ada. Tapi ada. Nak mati pun dah kena tulis, kena register. Tak boleh hilang gitu saja. Jadi nikmat Allah Ta'ala adakan kita setelah daripada tak ada. Satu lagi nikmat imdad. Nikmat imdad ni setelah daripada kita ada, Allah Ta'ala tanpa putus dia memberi nikmat, memberi rahmat pada kita. Duduk dalam perut tu Allah Ta'ala jaga. Tak putus. Jadi berterusanlah seorang itu siapa dia dapat berkahwin. Dengan ilmu yang ada pada dia, dengan pendidikan. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Ni satu lagi nikmat Islam. Nikmat hidayah. Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, kamu kena ingat juga. Iaitu apa? Minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Dengan kitab, yakni perintah-perintah Allah Ta'ala dan hikmah, akhlak yang tertinggi, kemampuan untuk memahami rahsia-rahsia agama, yang mana itu ya'izukum bih, yang memberi nasihat kepada kamu. Jadi kena ingat belaka. Kena ingat Allah Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada kita, memberi nikmat yang bermacam-macam kepada kita. Bila begitu, wattaqullah, takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan buat main. Jadi bila disebutkan nikmat, dah kena bersyukur. Kena guna dengan sebaik-baiknya. Dah wattaqullah. Berwaspadalah. Maknanya kalau kamu salah guna nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, dah Allah Ta'ala boleh bertindak. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan segala sesuatu tu dia mengetahui. Dengan keadaan diri kamu, apa yang lebih baik pada diri kamu. Perempuan tu dah, kalau kamu lepaskan dia dengan cara baik, lepas ni dia nak jadi bini siapa-siapa, ikutlah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kamu tak tahu. Jadi ingatlah Allah SWT dah, dia maha mengetahui. Kamu kena bersyukur. Jadi di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa sebagaimana seorang suami itu tidak boleh menyalahgunakan kuasa talak, kuasa untuk rujuk pun tak boleh juga. Jadi dia kena tahu maksud dia rujuk tu apa, nak baiki semula rumah tangga tu. Sebab Allah Ta'ala buat tempoh iddah tu 3 kali suci, mana masing-masing tu boleh fikir balik, tengok ke anak dah, tengok ke anak sia, anak ni dah pok tak tahu duduk mana dah. Kalau dia tengah tidur, sedar tengok anak tak ada, terfikir balik. Jadi peluang untuk baiki. Kemudian, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ini berilah kebebasan kepada isteri yang diceraikan itu untuk dia berkahwin lagi. Jangan sekat. Dan apabila kamu telah menceraikan isteri dan telah tiba ajalnya, habis iddah, maka kamu jangan sekat. Pergi sekat tu lagu mana? Orang tu nak nikah dah dengan janda kita. Kita kata, dia pun nak nikah dengan janda kawan. Kawan kenal dia. Dah. Kacau lagu tu. Setiap kali orang nak bin dengan janda kita, kita mari sekat. Dah, kita nak klik mula tak boleh. Kita pergi sekat orang lain, azwajahunna. Jadi suami orang hak nak berkahwin dengan mereka tu, kita pergi sekat, kita pergi halal. Jangan kacau. Jadi janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami-suami mereka. Dia ada dua maksud. Suami-suami mereka ni, mana larangnya pertama ditujukan kepada suami tu sendiri nak sekat
janda dia tak ada pada berkahwin dengan lelaki lain. Satu. Yang kedua, wali tu fala ta'dhuluhunna, mana wali tu keluarga, wali kepada perempuan tadi yang telah diceraikan tadi, janganlah dia sekap suami isteri tu nak balik semula. Dah iddah habis dah, iddah habis dah. Jadi kalau dalam iddah memang suami berhak, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Kalau dalam tempoh iddah suami tu berhak nak balik sebulan ni, lambat mikir ni, lambat mikir dah, tahu-tahu habis iddah. Habis iddah nak klik semula, kena nikah, kena pergi minta semula, kena buat mari mas kahwin baru dah. Jadi Allah Ta'ala kata fala ta'dhuluhunna, mana kamu sebagai wali janganlah kamu menyekat suami isteri itu nak balik semula dengan akad yang baru. Jangan. Lagu mana? Idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika mereka tu bersetuju bersepakat untuk jaga mula. Molek cerdiklah sikit, cerdiklah. Tahu dah kalau tak ada tu macam mana perasaan dah. Dia nengung kedai kopi sore, dia negur di traffic light macam-macam. Jadi jangan sekat bila mana mereka berdua tu telah setuju. Dia bincang dah dua tu. Dia bincang dah dua tu. Jadi duduk bertahun-tahun dah berkahwin, tiba-tiba cerai, lepas tu wali pula nak sekat. Dia kata dah putus-putus dah, bolah. Naik angin dia. Tak lewat lagu tu. Jadi dipesan zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah diberi pesanan, diberi nasihat kepada siapa di antara kamu yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mana ni tuju kepada semua ni, kepada suami, kepada isteri, kepada wali tu, kepada biasa ibu bapa masing-masing. Pesan belaka ni, maknanya diberi pesan supaya utamakan kebaikan bersama. Jangan fikir ego, jangan fikir apa. Dia mau cerai dia mau cerai anak kahwin dah. Dah. Mana dia mau taksir. Dia mau taksir. Dah. Pas nak mari ambil semula. Tak ada jalan. Kalau main kerah belaka gitu, mudarat belaka. Jadi Allah Ta'ala memberi pesan supaya apa? Supaya masing-masing daripada kita ni jaga hukum Allah Ta'ala dengan letak Allah Ta'ala sebagai asas iman kita di hari akhirat. Maknanya kena fikir akhirat nanti. Kalau tak jaga benda-benda ni, akibat buruk di akhirat. Zalikum azka lakum wa athhar. Itulah. Maknanya pesanan ni diberi supaya patuh kepada hukum-hukum Allah Ta'ala ni, supaya azka lakum, itu lebih baik kepada kamu dan lebih suci. Maknanya Allah Ta'ala nak dengan memberi nasihat lagu ni supaya kamu taat patuh pada perintah Allah Ta'ala ni, supaya kamu jadi hati bersih belaka, molek, nak kepada kebaikan, suka kepada kebaikan, jaga iman, jaga akhlak, jaga adab-adab. Jadi di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata dia, setiap kali seorang tu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sebenarnya lebih dapat menyucikan jiwa dia. Hukum-hukum Allah Ta'ala ni, tak kira lah kita nak dapat kesucian jiwa kita, bukan setakat kita semaya saja, jadi pemunian jiwa kita, batin kita sok comel, dah. Bukan kata dengan zikir saja, dah. Dengan cara hukum, jaga hukum-hukum ni, kita boleh capai tazkiyah, penyucian jiwa. Tu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi setiap kali seorang tu menjaga dengan betul-betul melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala, maka itu sebenarnya lebih dapat menyucikan jiwa dia. Jadi jangan kita anggap penyucian jiwa ni hanya melalui zikir, ngatik, kalau kita bimbangnya ngatik dia tak khabar, jadi gila ising, panah, jadi sepatutnya tak jadi panah, tak jadi nyetok. Tu cek tu ada tu, tak kena, ada benda tak kena. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kita ni, sebagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan ibadat-ibadat semaya, zikir, selawat, istighfar, Allah Ta'ala nak juga kita
jaga, membersihkan jiwa kita dengan cara jaga ni. Hubungan ni kau kahwin. Bukan main-main. Dah. Sebab ni bahagia kita jaga syahwat kita, jaga maruah kita. Jadi benda ni besar. Syaitan memanglah tak say kita beribadat pada Allah Ta'ala dengan ikhlas, tapi dia nak juga supaya kita ni kacau dalam bab rumah tangga ni. Sebab itulah diberi pesan lagu ni, Allah Ta'ala kata zalikum azkalakum. Ini ta'lim tazkiyah untuk kita. Ataupun ini hikmah daripada sebalik kita jaga hukum-hukum Allah Ta'ala ni, hikmah dia kita dapat menyucikan jiwa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui, kamu tak tahu. Sebab apa? Sebab aku yang mencipta kamu. Seolah-olah Allah Ta'ala kata, akulah yang mencipta kamu, akulah yang menetapkan undang-undang untuk kamu. Dah. Jadi aku cipta kamu dengan ada hikmah. Dan aku juga aku tetapkan hukum-hukum dengan ada hikmah juga, sesuai dengan sifat Allah Ta'ala alimun hakim. Cuma alik kita ni tak ada mikir. Dah. Bila tak ada mikir, itulah kita kena belajar, kita kena fikir semua, kita kena merenung semua. Dan kita kalau tak lagi gerak, serah pada Allah Ta'ala lah. Bila kata ni hukum ketetapan Allah Ta'ala, yang dipesan, yang diberi nasihat kepada kita, kita kena patuh. Kemudian lepas daripada cerah, lepas daripada cerah ni, yang ada anak lah kadang-kadang tu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya itu 2 tahun yang genap. Maknanya ni berkenaan dengan bila berkahwin ada anak. Jadi anak ni perlu disusu. Jadi dia ada konflik ni kadang-kadang. Walaupun secara umumnya ayat ni klinik pun ada kita tengok. Penyusuan ibu. Kena cukup penyusuan ibu 2 tahun genap. Ada di klinik hospital. Tapi hak kita nak di sini dalam konteks, sebab kita belajar tafsir ni kaedah nizam, pertautan antara ayat dengan ayat. Jadi hak utamanya kalau kita baca ayat ni secara lengkap dan ayat sebelum dia, maka kita boleh nampak ni cerita cerah. Tapi kalau secara umum potongnya ayat ni saja, wal walidatu yurdi'na auladahunna, memanglah berkenaan dengan ibu tu hendaklah menyusu dengan sempurna anak dia selama 2 tahun. Hak tu hak sempurna. Dari segi hak tu memanglah hak tu hak kita tengok makna dia secara umum. Menyusukan anak 2 tahun yang sempurna. Sama ada suami isteri tu ada hubungan lagi, masih ada hubungan suami isteri, ataupun bila cerai, supaya kena jaga. Cuma kita tengok lepas pada ni dan juga selepas daripada tu, itu mana kita boleh nampak ni cerita cerai. Sebab cerita cerai tadi. Jadi hendaklah menyusukan anak dengan sempurna 2 tahun. Haul ni kita bayar zakat 1 tahun 1 haul. Dia kira berubah lah. Kalau kalender ada kita boleh pusing semula. Haul dia panggil. Jadi penyusuan ibu kepada anak ni sangat penting. Sebab apa? Sebab bukan sekadar membekalkan makanan untuk anak, tetapi hubungan kita kata jiwa, hubungan hati, kasih sayang antara anak dengan ibu. Sebab dia pegang dan itu sebenarnya mujahadah kepada isteri tu. Tak tidur malam ke apa semua. Tempoh tu tempoh yang berat. Jadi penting. Di sini penting penyusuan ibu oleh penyusuan ibu untuk bayi. Tidak kata guna cak junjung kau cak gapo kau. Kena utamakan. Hak tu bila terpaksa lah nak agwana. Tapi secara asalnya lagu tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah sediakan dengan lengkap.
Bila perempuan tu hamil tu ada dah susu. Ada dah susu awal tu, kolostrum ke gapo, Liman arada ayutimma radha'ah. 2 tahun ni kalau siapa nak menggenapkan penyusuan. Nak menggenapkan penyusuan ni dengan arti kalau dia nak berhenti hawa kurang daripada 2 tahun, maknanya 16 bulan boleh. Boleh nak. Atas dia lah. Bukan letih juga main anak 2 tahun ni besar, kena siku dia macam. Senuk ke apa. Kekoh lah macam-macam. Jadi dia boleh cuba berhentikan sebelum daripada cukup 2 tahun ni. 16 bulan tak apa dah, 18 bulan kau. Sebab Allah Ta'ala kata bagi orang nak menyempurnakan 2 bulan 2 tahun tu. Begitu juga kalau lebih tu dia kira tidak berfungsi mana dah. Dari segi penyusuan tu tak berfungsi mana. Maknanya bila dah 2 tahun dia boleh makan hak lain dah. Susu tu dia boleh minum dah, susu kambing ke, susu lembu ke, boleh dah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka wajib kepada al mauludu lahu. Maknanya bapa yang dilahirkan anak untuknya wajib memberi rezeki, nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusu tadi dengan cara yang ma'ruf. Maknanya apa? Hak kita kata tadi cerita berkenaan dengan isteri yang telah diceraikan, iaitu dengan dalil apa? Allah Ta'ala kata wa'alal mauludi lahu. Tidak kata wa'alal walid. Bukan kata wa'alal walid, wajib atas bapa. Wa'alal ab, tak. Tapi Allah Ta'ala kata wa'alal mauludi lahu. Maknanya budak ni, orang yang budak ni dilahirkan untuk dia. Budak ini dilahirkan untuk dia, maknanya lelaki tadi berhak dinasabkan anak tu kepada dia. Cerah dah. Bila cerah dah. Bila cerah kena buh lah. Kena buh lah kau dia tu. Tak boleh nak buh pada pada ibu tu. Maknanya al-mauludi lahu tu maknanya bekas suami tu berhak dinisbahkan anak tu kepada dia. Kena buh bank dia. Dia berhak di situ. Kalau kata ini suami isteri homolek, hubungan suami isteri ada, dia tak mari ayat lagu ni. Sebab apa? Sebab kalau tak cerah memang wajib atas bapa. So, yang kedua dia akan guna wa'alal ab ataupun wa'alal walid, atas ayah. Tapi Allah Ta'ala kata atas orang yang budak ni dilahirkan untuk dia. Maknanya suami yang menceraikan isteri dia kena ingat anak ni diberikan kepada dia tapi dengan susah payah dilahirkan oleh isteri dia. Bila begitulah besar tu kepada dia tu, dia kena bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab gapo? Rizquhunna, memberi nafkah kepada bekas isteri dia yang sedang menyusukan anak dia. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ni mana sebut wajib memberi nafkah kepada bekas isteri dia yang sedang menyusukan anak dia, bukan anak lain, anak dia wajib dia kena beri nafkah. Jadi kalau masih lagi ada hubungan suami isteri tak payah Allah Ta'ala kata ni, sebab nafkah kepada isteri dia sudah jadi wajib dengan sebab akad, bukan dengan sebab dapat anak baru wajib beri nafkah. Tidak, wajib nafkah kepada isteri dengan semata-mata akad. Jadi ada wajib nafkah di sini kerana perceraian dan isteri itu tadi menyusui anak dia. Jadi anak macam mana? Lebih-lebih lagi lah kena jaga nafkah tadi, nafkah anak dia. So nafkah bekas bini dia yang menyusukan anak dia bil ma'ruf, dengan cara yang baik ni. Kalau kita agak mengikut standard lah, mengikut standard yang diterima oleh masyarakat. Kalau kita kata mudah lah ni dah, kalau sehari-hari tu makan berapa ya? 10 ya sehari ke? Kira lah 10 kali 3, 30 hari. Jadi itu yang dikatakan standard. Kalau kata pakaian dia berapa lah, dia perlu dapat setahun tu hak baru. Lembek dia, bata dia, kira lah berlaku tu bil ma'ruf, dengan cara yang diterima, diakui oleh masyarakat. Maknanya kalau orang tanya pada
bekas bini dia ni dah. Tok laki dulu bui berapa? Ya, sehari. Sebulan. Kalau dia kata 400. Munasabah ke tidak? Dia kata, tak munasabah. Tak ada 400 tu. Makan boleh lah. Tak, makan hak dia, hak anak. Jadi dia kena timbang molek. Kena bertanggungjawab. Jadi ma'ruf tu mengikut standard. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Sebab ditentukan mengikut standard ni, standard yang diterima oleh masyarakat sebagai baik, sebab Allah Ta'ala tak memberatkan sesuatu itu melainkan mengikut kemampuan dia. Maknanya standard ni maknanya mengikut kemampuan. Mana orang tahu demo kerja gapo. Jadi bila tahu kerja gapo tu dia tahulah makan gapo dia boleh terima. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Allah Ta'ala pesan, janganlah seorang ibu itu menjadi menderita dengan sebab anak dia. Maknanya bekas suami tadi ayah kepada budak ni janganlah membebankan bekas isteri dia yang sedang menyusukan anak dia. Jangan. Sebab dia akan mengganggu emosi. Dia nak nyusu lama ke duk main mikir serabut dengan bekas tok lelaki ni, tak tu bik susu. Wala mauludun lahu biwaladih, dan juga tidak boleh menyebabkan maulud lahu tadi, maknanya bapa kepada budak tadi menjadi menanggung mudarat dengan sebab ada anak tadi. Maknanya janganlah disebabkan mana janganlah isteri itu tadi semeta kau dia pera jaga susu anak dia ni, dia tekan macam-macam kepada bekas tok lelaki dia. Jangan. Jadi Allah Ta'ala nak masing-masing itu jaga molek. Jangan memudaratkan antara satu sama lain. Kena bertimbang rasa. Jadi menjadi tanggungjawab kepada bekas suami, kena cara ni anak hak disusu, begitu juga bekas isteri dia yang sedang menyusukan anak dia. Wa 'alal warisi mislu zalik, dan begitu juga wajib atas waris tadi. Maknanya kalau bekas suami dia tu mati. Mati tahu mati. Jadi bila mati, kewajipan tadi dia berpindah kepada waris. Katalah bekas suami dia mati, waris dia siapa dia? Tok tua dia dulu. Jadi tok tua dia itulah bertanggungjawab untuk untuk perempuan tadi. Sebab dia kira waris. Dia mengikut kaedah dalam qawaid fiqh dia dipanggil al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghurmu bil ghunmi. Keuntungan tu mengikut risiko lah kalau mudah. Waris ni maknanya dia mati kawan tu boleh ke dia, itu keuntungan dia. Maknanya bila seorang tu mati, waris dia tu dah berhak mendapat harta pusaka. Atas dasar gapo? Dia ada beradik je. Bukan gapo, bukan kata ada buta ke dak. Bebe boleh. Bahagia dia. Jadi sesuai dengan dia dapat keuntungan faedah tadi, maka dia kena bersedia untuk menanggung tanggungjawab ni. Wa 'alal warisi mislu dzalik, menjadi kewajipan kepada waris, yakni orang yang mewarisi harta daripada bekas suami tadi, menjaga nafkah untuk ibu yang menyusu dan juga anak dia tu. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Jika kedua-duanya, yakni suami isteri tadi yang sedang bercerai itu mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan, setelah mereka berunding, bermesyuarat, timbang apa semua ni, maka tak apa. Pakai taksir dah. Taksir kita beri lat tajang mudah. Kucak-kucak gitu. Tak payah bangun tengah malam. Pakai waktu mo je. Tak apa. Kalau mereka bersetuju. Sebab apa? Sebab kalau katalah suami itu perintah supaya bekas isteri dia ni menyusu ibu. Tak. Tiba-tiba dalam senyap
isteri dia tukar, bekas isteri dia tadi tukar guna susu ting. Dia kata patut pun minta belanja lebih nak beli susu. Hak lain pula sedekah sebelum ni tak ada tu kos susu tu. Moga bagi percuma. Tak. Tiba-tiba dia minta belanja nafkah lebih sebab nak beli susu kepada anda. Sedekah dia ada susu. Jadi dia kena berunding lah kalau dia tak say nyusu. Dia kata tak ada, kita kerja dah lah ni. Dulu tak apa, tak kerja dah. Jadi dia kalau tak say menyusu, nak lepaskan anak tu daripada menyusu, dia kena berunding. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kamu nak mengambil upah orang lain supaya menyusukan anak, cari orang lain pula. Sebab kita ni tak bunyi dak upah susu. Tapi kalau bahasa Arab tu biasalah. Nabi sendiri pun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Zaman itulah dah. Ada tu upah susu tu. Sebab tu lah dia ada ibu susu dah, adik-beradik susu. Dan ni bakal ada juga ada juga setengah tu. Jadi tidak mengapa dengan syarat kamu menyerahkan, kamu berikan upah yang sewajarlah, upah yang baik. Kamu bagi dengan cara yang ma'ruf, yang standard. Ada upah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah, berwaspadalah dan ketahuilah bahawa mana hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan cara kamu sedar dalam hati kamu bahawa Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala nampak segenap segi tindak tanduk kamu. Jadi cara bertakwa tu maknanya wattaqullah, perintah bertakwa, wa'lamu, cara bertakwa. Cara bertakwa tu kena ada hadir, kita kena sedar dalam hati kita Allah Ta'ala nampak apa kita buat. Muraqabah dia panggil dia panggil muraqabah. Kita rasa kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itulah cara kita nak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana ayat ni berkenaan dengan konflik pertelingkahan suami isteri setelah daripada mereka bercerai dalam keadaan ada anak yang masih memerlukan pada susu. Jadi penetapan 2 tahun yang genap ni, ini adalah untuk menetapkan untuk matilah kita kata. Kalau kata bala, lama mana nak nyusu? Dah. Isteri kata, kita nak nyusu setahun je. Suami berhak menuntut 2 tahun yang genap. Jadi penetapan 2 tahun yang genap ini adalah untuk menyelesaikan pertelingkahan suami isteri tadi. Kalau suami tu kata saya nak awak nyusu dia ni 2 tahun setengah. Tengok ayat ni Allah Ta'ala kata 2 tahun genap lah, tak boleh lebih. Jadi dia tak berhak setakat 2 tahun 24 bulan je. Kalau isteri tu kata saya nak nyusu dia setahun je, tak boleh, nak tambah setahun lagi sebab ayat ni yang menentukan. Jadi ini dari kes nak menyelesaikan pertelingkahan. Tetapi kalau hubungan suami isteri tu ada, atas dia lah. Dia letih dah nak nyusu anak dia tu dah mai kena siku semacam. Jadi kalau dia kata setahun 6 bulan, lepas tu lepas pada tu dia susu formula, tu terpulang kepada dia lah. Ni cerita masalah perceraian. Kemudian ayat 234, iddah kematian suami. Jadi perempuan yang berpisah dengan suami ni ada cerai hidup, ni cerai mati pula. Allah Ta'ala susun comel. Susun comel ni. Kalau hak cerai hidup ada peluang nak balik semula. Hak ni tak ada lah. Pakai sedih gitu kau. Dah. Lagu mana? Hak suka-suka. Atau orang lah. Kalau dia bahagia dengan suami dia dulu, bahagia. Dah. Sedih lah dia. Tapi sedih-sedih pun setakat mana? Setakat 4 bulan 10 hari. Lepas pada tu dia fikirlah bina kehidupan baru. Jangan duduk dia main dengan cinta lama tu. Dia boleh bina rumah tangga baru. Ada peluang. Lepas daripada 4 bulan 10 hari. Kurang daripada tu tak usah sosek-sosek lah. Itu dia berarti dia tidak menghormati suami dia. Dia mati.
Itu iddah wanita kematian suami. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, maka isteri itu tak hendaklah menahan diri daripada berkahwin, yakni dia beriddah selama 4 bulan 10 hari penetapan dia. Jadi Allah Ta'ala sebut orang-orang yang mati di kalangan kamu, dia ada bini. Kalau dia mati tak ada bini, tak timbul lah. Dia tu mati ada bini, maka bini dia kena beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi sebut dia hak mati tu, maknanya iddah ni pertama adalah hak suami dia mati. Walaupun dia mati dah, tapi hak dia, maknanya sebagai menghormati suami. Tak boleh beci balas secara mana pun, hak dia 4 bulan 10 hari isteri tidak boleh berkahwin baru. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 bulan 10 hari ni juga sebagai pengosongan rahim tu. Nak tahu lekat ke tidak anak dari perut. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan hukum ni untuk umat wasata. Sebab apa? Sebab jahiliah dulu dia layan dengan tak molek. Bila seorang tu kematian suami, dia kurung perempuan tu dalam bilik yang gelap, koci ke apa semua, hanya ulu makanan pun lebih kurang aja. Sebab bagi dia tak ada nilai. Tak ada nilai. Setengah tu dia jadikan wanita ni sebagai barang warisan. Lepas daripada katalah orang tu nikah ramai zaman jahiliah tu 10 yang nikah. Hak bosu tu muda pada anak sulung. Jadi jatuh pada anak dia. Mak tiri dia tu jadi bini dia. Tu jahiliah teruk, tidak teruk. Jadi Allah Ta'ala baiki semula hubungan rumah tangga. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Jadi bila mana mereka tu sampai tempoh habis dah, maka tidak mengapalah. Maknanya kamu tidak patut rasa salah, dan tidak boleh sama sekali kamu ni nak menyekat pada apa yang mereka tu buat berhubung dengan kebaikan diri mereka sendiri dengan cara yang baik. Maknanya kalau lepas daripada 4 bulan 10 hari itu dah perempuan tadi bedak-bedak dah dia nak berkahwin dengan orang lain dah, pergi rawatan apa semua dah, tak boleh nak kucal lah. Itu hak dia nak berkahwin baru boleh. Jadi ini hukum untuk umat wasata. Sebab umat jahiliah dulu setahun tu kurung dalam bilik gelap tu setahun. Kalau kita tengok perbandingan sistem agama, kita boleh tengok Islam ni comel 4 bulan 10 hari je. Kalau agama Hindu dulu bakar sekali dengan suami, tapi mendapat bantahan. Jadi mereka pun ubahlah agama. Jadi boleh hajah, boleh ubahlah. Sebab apa? Sebab agama fikir sendiri. Fikir sendiri. Jadi bila fikir sendiri, dia orang kata test and error dah. Kalau tak molek, baiki gitu. Tapi kita ni agama wahyu. Agama wahyu ni kita boleh fikir, tengok kaji, memang comel. Banding dengan agama lain, memang comel. 4 bulan 10 hari ni tempoh yang comel dah, molek dah. Sesuai dah. Sebab 4 bulan 10 hari ni dia kira suku tahun lah. Dah. Suku tahun. 4 kali 40 hari dah. 4 bulan 10 hari ni kira 3 kali 40 hari. Jadi angka 40 hari tu dia penting dari segi kejadian janin tu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala sentiasa mengetahui dengan mendalam apa jua yang kamu lakukan. Allah Ta'ala perhati, maknanya tindakan kamu nak menyekat perempuan yang kematian suami ni nak berkahwin dengan lain, Allah Ta'ala tahu. Begitu juga perbuatan isteri tadi, gaduh nak bedak, dah pergi sepadah baru 4 bulan, tak cukup 10 hari lagi dah ambak terik kau gapo kau, tak boleh. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala perhati. Kemudian jadi lepas daripada 4 bulan, lepas pada
Lepas daripada 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Jadi nikah sebelum pada tu tak boleh. Kalau minai mana? Sebab minai tak nikah. Tak. Jadi marilah ayat tentang minai pula. Wala junah alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak jadi salah kepada kamu tentang apa yang kamu bayangkan dengan secara sindiran. Kita kecek dengan wanita yang kematian suami tadi dengan sipi-sipi. Dah, kita kiyah-kiyah dia. Ikutlah cara lagu mana pun. Cara kiyah lah maknanya cara double meaning. Dengan tidak kata zahir dan tidak ada bau-bau rafas, lucu. Kita ayat lah. Cara tu boleh fikir sendirilah. Dia kata. Ataupun kata kalau tak ada siapa nak cara kita ada. Tak. Kiyah-kiyah tu tak. Berasa nak mai duduk rumah ni. Tak. Kata apa nak mai duduk rumah kita? Aw aknantum fi anfusikum. Kita ada sifat perasaan. Ada sifat. Ada. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Taala tahu bahawa kamu ni kukuk mana pun akan sebut juga. Kamu ni tak boleh nak ni. Tak boleh nak juga. Tapi nak sebut dengan cara tasrih tak boleh. Sebut direct tak boleh. Tapi sebut cara indirect, ta'rid secara kiasan tak apa. Allah Taala maafkan. Allah Taala tahu ni maknanya kamu dah bila nak gak dah hari-hari tunggu. Dah. Jadi kamu akan sebut juga. Jadi oleh kerana kamu ni didorong oleh keinginan bila dan nak gak ya kiralah. Wah kira lagu mana dah. Tapi Allah Taala kata ingat jangan sebut dengan jelas. Kalau sindir dengan cara baik tak apa. Walakin la tuwa'iduhun nasirra, dan janganlah kamu berjanji dengan mereka tu secara sulit. Secara sulit jangan. Maknanya Allah Taala nak beritahu pada kita, kamu dah tak pandai nak qiyah tadi dah. Bila qiyah kita sebut dengan jelas, orang lain pun dengar. Dah. Orang lain pun dengar, ayah dia dengar, mak dia dengar, kakak dia dengar, adik-adik dia dengar. Dengan cara qiyah tadi dah. Tapi kamu tu tak pandai nak kias, tak pandai, tapi bisik ataupun atas WhatsApp. Mana kita kalau kita nikah dua? Lepas ni. Dalam tempoh edah tadi 4 bulan 10 hari tak habis lagi. Dia atas WhatsApp bisik, tak ada siapa baca. Cara sulit. Kata, lagu mana? Saya kenal pada awak ni lepas habis edah nak nikah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab janji dengan mereka tu secara rahsia, illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kecuali kamu sebut dengan cara yang bertanggungjawab. Cara bertanggungjawab maksudnya kita sebutlah kepentingan jaga janda, jaga anak-anak yatim. Dah. Kita pergi baca hadis itulah anak kafirul yatim. Dah. Aku ni, Nabi kata aku ni dengan penjaga anak yatim ni duduk dalam syurga ni ya. Ni kelebihan berkahwin dengan ibu tunggal. Dah. Kita tu baca hadis tu kau dia. Dia duduk nengok. Apa baca hadis ni kita? Kalau dia faham dia senyum setuju. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kamu akad nikah. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan yang kematian suami tadi sehinggalah cukup ketetapan ajal dia. Yang ni ketetapan edah 4 bulan 10 hari. Ni ta'limul kitab. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita patuh pada hukum dia. Selagi tak habis hadah tak boleh nikah dengan perempuan. Jadi Allah Ta'ala ulai balik lagi. Tunai nak meminai dengan cara merisik dengan cara berkias boleh. Boleh. Jangan sebut dengan direct. Jadi nak nikah tak boleh sama sekali. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah Ta'ala tahu isi hati kamu. Berwaspada, beringat. Maka kena beringat. Ini tanbih amarat. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan dia boleh menanggungkan hukuman ke atas kamu. Maknanya kamu ni takut ada salah dah. Wa kau bimbang dan kau orang lain dah.
Kalau setengah hak tu memanglah ada orang tunggu. Dah, dia tu hari habis ada, cokoh dah. Kalau jenis itulah, dia kira tu pandai, matematik dia tu. Sini pun kita boleh tengok bapa Allah Taala tetapkan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sebab benda tu boleh kira. Jadi mana-mana lelaki hok berminat tu, dia boleh ready dah. Cukup habis tu pergi selalu, jangan kata tak gaduh kita. Dah. Hero tak gaduh, iyalah hero tak gaduh, tapi kereta api tak tunggu hero. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Hak mana salah tu Allah Taala maafkan. Dan awak guana perasaan kamu dah ada seni orang ni memang tak boleh tak apalah, Allah Taala boleh maafkan. La junah alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Ni balik semula kepada cerita perempuan yang diceraikan. Tapi ni hak hak janda berhias. Hak tak ada tidur sekali, tak ada dukhul, tak ada berlaku persetubuhan. Ni cerita pasal tu. Hak lain pula ni. Mana biasanya cerah-cerah ni dah lah nikah tu dah setahun ke apa. Hak ni ada ni jenis mecuk. Ada. Tu lelaki kata tutuplah lapu tu. Dah. Dia kata tutup diri lah. Dia bangun tu bukan tutup lapu, tutup pintu, tak kelip-kelip. Ada. Angin tahu. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu, la junah alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu menceraikan wanita-wanita yang belum kamu setubuhi dia. Belum setuh. Belum setuh tu mana belum usik lah. Kalau kita Allah Ta'ala guna bahasa berlapik, kita kena guna bahasa berlapik jugalah. Kamu tak usik lagi dia, tak kosek lagi. Au tafridu lahunna faridah. Kamu belum menentukan lagi mahar. Ya, dalam kita nikah kahwin ni, dah. Kita masa akad nikah tu kita tak sebut mahar pun tak apa. Tak apa. Tapi kena ingatlah, bila tak sebut mahar pada akad nikah tu sah, tetapi dia akan jadi mahar misil dipanggil. Mahar misil ni kena pakai standard mahar adik-beradik dia. Kalau adik-beradik dia 20,000 belakang, nengung dia. Dah. Ataupun mak saudara pada bini dia. Biasanya anak saudara mak saudara ni kadang-kadang tak beza mana. Jadi mahar misil ni dia boleh rujuk kepada mahar adik-beradik, mahar mak saudara dia ataupun orang kampung dia terdekat. Mahar misil dia panggil. Tapi kalau kita tu dia tetap 20,000 jazah, 10,000 kilah, itu tidak standard sebenar tu. Dia kira hak boleh diterima oleh masyarakat. Tapi kalau penetapan berdasarkan kelulusan tu orang-orang tertentu lah. Kita tak boleh buat sebagai satu standard. Jadi bab ni dia kena tanya Tok Peti. Sebab dia Tok Peti ni dia mesyuarat sama dalam menentukan makruf tu berapa. Dia macam kita pakai gelang mah lah. Pakai gelang mah, ia diakui sebagai perhiasan untuk tidak diwajibkan zakat. Setara mana. Tapi kalau penuh lengan ni sampai siku, tak kena zakat. Kena nengung jabat agama, jabat zakat. Rugi tu. Sebab apa? Sebab tidak cara makruf orang berhias lagu tu. Dia. Jadi kau uduh pula sebenarnya. Ataupun orang menganggap menunjuk-nunjuk. Jadi kalau perhiasan ni orang tengok comel. Orang tengok comel, comel gitu dak. Tapi penuh ni orang tengok. Orang tak suka. Tak suka. Jadi itu tidak dikira sebagai makruf. Jadi perempuan yang dikahwin ni tanpa ditentukan mahar misil, tanpa ditentukan mahar, dia akan jadi mahar misil. Jadi ada juga nikah cerai dalam keadaan tidak berlaku hubungan ataupun tidak sempat ditetapkan berapa nak bayar mahar. Lambat ni. Maknanya orang dulu boleh kira kali. Kita ni selagi tak ayat, selagi tak atak, dah. Lagi tak bagi deposit, tak save. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf. Hendaklah
Ini orang panggil mut'ah tolak. Jadi cerai tadi tanpa dukhul dan tanpa ditetapkan mahar, maka suami tu tadi dia kena bagilah saguah hati penceraian. Kena bagi sikit. Mengikut mana? Alal musi'i qadaruh. Kalau orang tu kaya, padalah dengan kaya dia. Wa alal muqtiri, orang fakir dengan qadar dia. Mengikut pendapatan dia lah. Kalau mudah lah ni, dia bi berapa. Dia orang kira dah lagu tu. Mata'an bil ma'ruf, dengan pemberian yang menyenangkan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maknanya boleh tu bolehlah sengih sikit. Sedih cerah ni. Dah. Tahu-tahu cerah malam pertama. Dah. Jatuh dia tu. Jatuh. Jadi apa? Orang panggil apa ni? Pulut dakak ke, tupak ke, segar. Sebab dia nak wis tahu tu. Haqqan 'alal muhsinin. Satu kewajipan kepada orang yang mahu mengelokkan hubungan tu. Nak jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala, nak jaga hubungan dia dengan manusia. Itu satu kewajipan. Jadi dalam bab mut'ah tolak ni, dah. Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah kata wajib. Mazhab lain kata tak wajib. Jadi hak kata wajib tu haqqan. Satu benda yang berhak isteri tu dapat. Orang lain hak tak kata wajib, dia kata ni atas keadaan seseorang sunat. Dia kata sebab muhsinin tu, mana kalau orang tu nak ke arah lebih baik. Jadi di sini dalam bab ini Allah Ta'ala mengambil kira keadaan seseorang, mana dia tidak membebankan. Sesuailah nak bagi tu mengikut qadar keikhlasan, berdasarkan kepada latar belakang dia tu. Ada sikit wi sikit, ada banyak wi banyak. Sebab kalau dia ada banyak wi sikit, orang akan kata tak patut. Kalau dia ada sikit nak wi banyak, nak cari mana? Menyusahkan dia pula. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Ni sekiranya kamu menceraikan isteri tadi sebelum kamu sentuh dia, sebelum kamu usik dia, dan kamu telah menetapkan mahar untuknya berapa? 10,000. Dah. 10,000 janji nak beri. Tiba-tiba cerai. Maka fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kamu bahagi separuh, yakni 5,000. Illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah, kecuali kalau dimaafkan oleh wanita tu tadi ataupun oleh wanita dulu. Maknanya isteri dia kata kita cerai dah ada, janji dah nak beri 10,000. Memang kena bayar 5,000, tapi oleh kerana isteri ni orang yang bermaruah, dah dia jaga maruah diri dia, dia kata tak payahlah. Lagipun kita ni tak ada gapo lagi. Dah salah je. Dah salah je. Dah, biarlah. Tak payahlah. Wak belanja cari hak baru. Dah, abjur benar lagu tu. Au ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah, ataupun dimaafkan kepada orang yang pegang ikatan perkahwinan. Orang yang pegang ikatan perkahwinan ni dia ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yakni merujuk pada suami yang menceraikan, jadi mutallik. Jadi dia memaafkan itu tadi makna dia beri sepenuhnya. Dia kata saya ni ada nak bagi 10,000, ambil kau lah. Bukan nikah dah awak ni. Dah jadi janda ni, dah berat juga. Saya tak apa. Saya tak apa. Jadi dia tu ya'fu tu dengan hati dia beri penuh. 10,000. Sebab ikatan perkahwinan itu duduk dengan dia. Maknanya kuasa talak duduk dengan dia. Jadi dia bagi semua. Itu tafsiran Syafi'i dan juga Abu Hanifah. Syafi'i hak jadi pendapat baru di Mesir. Kemudian satu lagi tafsiran, allazi biyadi 'uqdatun nikah ni, ini merujuk pada wali. Wali ni pendapat tak silap aja mazhab Malik, ataupun kalau mudah pendapat Ibnu Ashur. Kalau mengikut Ibnu Ashur, ahli tafsir Tahrir wa Tanwir, dia kata allazi biyadi 'uqdatun nikah ni mana wali tu, wali perempuan. Sebab
Wali inilah yang akan mengahwinkan. Kahwin ni, nikah ni, sebab dia wali. Kalau dia tidak izin, tak dapat nikah. Jadi wali kata, tak payahlah. Tak payahlah kamu bagi. Jadi kira tak ada gapo, kosong-kosong. Dah. Kalau dia jadi isteri kamu tu memanglah patut kamu bagi. Dah tak ada kamu pun tak ada jamah. Dah, maka tak payahlah. Itu suami keluarga tu, wali tu tadi melepaskan. Tak saya ambil. Jadi wali tak saya ambil, ataupun anak dara tu, gadis tadi tak saya ambil. Wa an ta'fu aqrab lit taqwa. Sebenarnya kalau kamu bermaaf-maaf, maknanya tak buat kisah, tak ambil berat sangat dengan duit mah kahwin tadi dah. Tidak penting sangat awak lebih kurang, maknanya masing-masing tidak menuntut. Masing-masing tu tidak menuntut, itu lebih hampir pada takwa, memelihara diri. Allah Taala suka. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu lupa jasa di antara kamu ni, budi baik masing-masing. Maknanya cerah-cerah. Dah, cerah memanglah cerah, tapi kena fahamlah cerah tu dari segi tak duduk sebumbung. Dah. Tapi sama-sama tadi dia macam saing lah. Kita pernah nikah. Jadi sebagai suami isteri tak, tapi sebagai sahabat ada lagi. Jadi kadang-kadang hak nikah sepupu ni lagu mana tu? Itulah Allah Taala kata wala tansawul fadla bainakum ni. Dah. Sebab itulah orang tua kita ni dia tak suka nikah sepupu ni, sebab dia panggil silah gapo dah. Oyak dulu nak tupai duduk di apa? Jemoran. Dak. Habis utuh sebutir rumah. Jemoran tu nak bumbung-bumbung, nak buat bilik, nak tupai duduk situ. Bila dia mari utuh habis. Jadi balah pula. Hak nikah suami isteri tu sepupu. Hak tu biasa ni adik-beradik, balah habis. Kisnya hak dua ni. Jadi Allah Taala pesan siap-siap, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa jasa budi baik, kelebihan ada antara satu sama lain. Jadi kalau kata cerah tu sakat cerah berpisah lah, jangan kutip balah biasa dah, tok biasa adik ipar gapo semua, jangan kutip balah sakat tu. Jangan lupa bahawa dia tu ibu kepada anak kita, jangan lupa dia tu ayah kepada ayah kepada anak kita. Kena ingat jasa masing-masing. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah SWT Maha melihat apa jua yang kamu lakukan itu. Kena beringat. Jadi kalau merujuk kepada hadis ni, kepada ayat ni, masing-masing itu kena jagalah. Maknanya kalau suami itu tadi nak jaga hubungan baik, nak menyenangkan hati isteri yang dia ceraikan, dia bagi semualah. Dia bagi semualah. Kalau suami isteri itu tadi nak jaga hubungan baik dia dengan bekas suami dia kira pakai tak ambil mahar tadi. Kena jaga molek. Kemudian lepas pada ni Allah SWT sebut cerita semaya. Cerita semaya ni dia kira macam penutup lah. Ada dah cerita semaya dalam ayat 177 tu, ayat bir, laisal birra an tuwallu wujuhakum tu. Jadi cerita semaya, lepas tu ni cerita semaya kira tutup ni. Tutup. Maknanya hubungan rumah tangga ni semaya tu penting. Kena megang dengan semaya. Tu insya-Allah kita sambung esoklah. Sebab munasabah dia tu agak menarik juga. Sebab sekali nampak ke mana lepas cerah semaya ni. Dah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.